Assalamualaikum dan hai, anda sedang menonton Sembang-Sembang Santai. Saya Hakim Samad dan ditemani oleh saya Ika Angan LJ. Jadi hari ni kita nak sembang tentang apa ni Ika? Apa topik dia Kak? Okey, hari ni sebenarnya kita nak share tentang manifesto daripada Barisan Nasional yang merupakan manifestasi perjuangan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selama ini. Wow, kedengarannya seperti menarik. Sebab Ismail Sabri pun merupakan antara PM kita yang terbaru dan kita sedang melihat rentak beliau sedang berkembang dengan cantik. Jadi bercakap tentang manifesto BN, lepas tu manifestasi perjuangan Datuk Seri Ismail Sabri, mungkin ada perkara-perkara penting yang beliau tekankan nak disampaikan kepada rakyat. Apa itu Ika? Okey, apa yang kita terima lah kan daripada manifesto ni, terdapat 5 manifesto yang menarik yang mungkin rakyat perlu ambil tahu tentang manifesto ni. Tentang apa tu? Okey, pertama adalah kos sara hidup. Yang kedua adalah memastikan kestabilan politik. Yang ketiga adalah semangat persekutuan Malaysia. Wow. Okey, nombor 4 adalah pendidikan dan pengajian tinggi. Nombor 5 yang terakhir adalah security makanan. Jadi boleh dikatakan antara poin-poin yang dipetik, diambil dan sebarluaskan adalah satu benda yang cukup dekat dengan kita sebagai masyarakat Malaysia lah. Jadi mungkin kita boleh huraikan poin yang pertama. Ika tadi ada sebut tentang kos sara hidup. Apa kena-mengenanya dia dengan kita? Okey, untuk yang kos sara hidup ni lah kan, Datuk Seri Ismail Sabri selama ni beliau ada memperuskan satu program pembasmi kemiskinan tega keluarga Malaysia yang ini bertujuan untuk menghapuskan golongan miskin menjelang tahun 2025. Okey, untuk yang ini dia akan janjikan potongan cukai pendapatan sebanyak 2% kepada kelompok M40. Sebenarnya yang ini dah dibentangkan pada tahun dibentangkan belanjawan. Dalam belanjawan pada tahun 2023. Tahun depan punyalah. Baik, jadi kalau kita lihat pada data-data dan statistik bila bercakap tentang golongan M40, mungkin ada yang bertanya, M40 ni macam mana diukur? Macam mana nak lihat adakah aku ni masuk M40 ke tak M40 kan? Jadi kalau kita lihat secara dasarnya, kalau had pendapatan tu bermula daripada RM4,851 hinggalah RM10,970. Yang itu kita katakan level-level M40 punya. Kalau berpendapatan RM4,850 ke bawah, yang itu B40 lah. Macam Hakim yang mana satu? Saya nak kata T20 pun macam jauh lagi. Kita sama-sama cari makan. Tapi kalau kita lihat tentang usaha dan juga janji daripada Barisan Nasional, jika Ismail Sabri meneruskan kerjayanya sebagai Perdana Menteri, pengurangan 2% itu sebenarnya memberi satu mungkin kita boleh katakan penjimatan besar kepada golongan M40 ni bagi setengah aspek, dan cukai itu pula diberi kepada rakyat. Maknanya you give, we take, you get back. Begitu ceritanya. Jadi ini antara plan perancangan, sebab kita pun tak tahu bagaimana dengan keadaan hari inilah. Semua serba mencabar dan nak tak nak perlu ada seorang pemimpin yang perlu merancang agar ekonomi rakyat, tak kisahlah, mungkin akan datang B40 pula, M40 dan T20 untuk sama-sama kata berasa tenang dengan keadaan ekonomi serta cabaran global yang sangatlah kita kadang-kadang tak tahu bila datang mencabarnya, tapi sangat-sangat mencabar. Baik, jadi perkara yang kedua, Ika. Perkara yang kedua adalah memastikan kestabilan politik. Apa tak stabil ke kita selama ni? Dia macam ni, sebenarnya Datuk Seri Ismail Sabri ni dia sebenarnya dia nak melawan. Dia nak melawan untuk membawa kestabilan politik. Tambahan pula manifesto BN kali ini mahukan supaya siasatan kertas putih dilakukan kepada Tommy Thomas dan juga Pulau Batu Putih. Yang sebelum ni sebenarnya dah dilaksanakan dah. Betul. Jadi itulah bila kalau sebut tentang Tommy Thomas, kalau antara laporan-laporan yang kita lihat bahawa sebelum ni Tommy Thomas dia ada keluarkan satu buku berjudul My Story, Justice in Wilderness, dan buku itu merangkumi tugas Tommy sebagai peguam negara dari tahun 2018 sehinggalah 2020, dan antara lainnya beliau ada membincangkan mengenai pelantikan hakim, dakwaan campur tangan eksekutif dalam badan kehakiman
dan tuntutan pendakwaan terpilih. Dan pada September lepas Ismail Sabri ada umumkan kabinet untuk arahkan agensi penguasa ni bertindak mengikut cadangan yang terkandung dalam laporan siasatan lah. Dan ini termasuk untuk menyiasat Tommy di bawah Akta Hasutan 1948, Akta Rasmi 1972 dan juga Akta SPRM 2009. Dan bila bercakap tentang Pulau Batu Putih, yang ini pun ada dibentangkan ke Kabinet pada 7 Oktober lepas lah, di mana laporan akhir Pasukan Petugas Khas PPK untuk menyemak semula undang-undang berkenaan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan pernah dibentangkan lah. Dan banyak perkara-perkara yang berbangkit yang perlu diambil kira selepas inilah. Dan baik, bercakap tentang perkara ketiga tadi, Ika ada sebut tentang semangat Persekutuan Malaysia. Semangat Persekutuan Malaysia. Baik, apa itu Ika? Okey, yang ini sebenarnya khas untuk Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Ya, juga akan menerima peruntukan tertinggi untuk tertinggi semasa Datuk Seri Ismail Sabri mengetuai kerajaan sebelum ini. Khususnya untuk meluluskan MA63 lah. MA63. Kalau kita lihat pada laporan media sosial, memang Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dia sudah pun mengeluarkan jaminan bahawa akan memastikan hak-hak bagi Sabah dan Sarawak seperti mana yang terkandung dalam perjanjian Malaysia 1963 MA63 tadi terpelihara. Dan bila sebut tadi Datuk Seri Ismail Sabri akan memberi peruntukan yang tinggi kepada Sabah Sarawak, bagi saya itu satu berita yang cukup bagus. Sebab kita bayangkan, kita harapkan Sabah Sarawak itu negerinya besar, cukup besar. Besar jadi macam mana tu besar kalah Semenanjung kalau wah, okey. dia setakat nak cerita sana dengan negeri kat sini, sana besar lagi lah. Jadi jika banyak benefit lah kat sana. Jika menerima peruntukan tertinggi dan perkara ini memang dapat dilaksanakan, bagi saya satu benda yang cukup positif. Sebab sampai ke hari ini kita masih dengar suara-suara rintihan daripada sana, dan rintihan ini sebenarnya perlu kita selesaikan. Kalau saya jadi salah seorang kabinet pun, saya kena ambil tindakan, dan siapa-siapa yang bertanggungjawab perlu ambil tindakan. Mereka adalah sebahagian dari Malaysia, bukannya terpisah daripada Malaysia. Mereka adalah sebahagian, dan mereka jangan sesekali dianaktirikan. Baik, dan poin yang keempat adalah pendidikan dan pengajian tinggi. Ika masih study ke? Saya alhamdulillah dah habis belajar. Okey, ini mungkin merupakan berita yang istimewa kepada pelajar-pelajar di luar sana, di mana untuk cadangan manifesto salah satunya adalah untuk pemberian 100% pembiayaan 1% sikit sangat 100% pembiayaan PTPTN kepada pelajar yang berkelompok M40 dan ke bawah. Okey, sebenarnya dia dah dilaksanakan, cuma bezanya pada kali ini Datuk Seri Ismail Sabri melupuskan segala pembayaran kepada graduan kelas pertama. Jadi maksudnya tadi yang dah dilaksanakan untuk graduan kelas pertama kita diluluskan. Jadi untuk akan datang ni kelompok M40 ke bawah, dia nak bagi 100% pemberian PTPTN pembiayaan PTPTN. Jadi kalau kita lihat macam satu kelegaan lah juga, sebab ini pengalaman peribadi lah. Kita lepas saja tamat belajar nak dapatkan pekerjaan yang stabil dan membolehkan kita bayar balik PTPTN walaupun 100 setengah. Kadang-kala pada ketika itu, pada tahap gaji freshie, dia sedikit memberi cabaran lah. Tetapi dengan adanya usaha ini, yang mana kita boleh katakan satu good news, kau belajar baik-baik, kau dapat result cantik, kau keluar dapat dekan lagi bagus, dan jadilah rakyat Malaysia yang kata keluar daripada kampus pendidikan yang percuma. Boleh dikatakan boleh dapat pendidikan yang percuma. Janji you belajar baik-baik, jangan main-main dekat universiti. Jangan bercerita lebih sangat. Gitu. Baik, dan poin yang kelima tentang adalah makanan tadi. Apa tu Ika? Security makanan. Untuk security makanan ni, di mana Datuk Seri Ismail Sabri untuk meningkatkan bekalan ayam di negara kita. Baik, kalau kita lihat pun selain daripada ayam, beliau juga ada tubuhkan Jawatankuasa Security Makanan Khas Negara bagi memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Security Makanan Negara 2021 hingga 2025 mencapai hasrat yang dikehendaki. Dan
kalau kita lihat macam sebelum ni pun Perdana Menteri dia banyak kali memberi penekanan untuk mengukuhkan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam memperkasakan sekuriti bekalan makanan yang berdepan dengan pelbagai cabaran global hari ini. Dan pernah juga dicadangkan seperti nak kekalkan pengezonan kawasan jalapan padi, pewartaan taman kekal pengeluaran makanan TKPM, dan juga membangunkan TKPM yang terbengkalai serta belum dimajukan, dan mengekalkan pewartaan zon industri aquaculture ZIA yang sedia ada dan memwartakan ZIA sebelum yang belum diwartakan. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang super menarik lah. Dan kalau kita lihat juga pernah ada dalam satu mesyuarat ditubuhkan satu jawatankuasa khas untuk menyeragamkan kos charge dan fee bagi pembangunan infrastruktur komunikasi pilihan negeri dan sebagainya. Yes. So, korang rasa macam mana? Ya, zaman sekarang ni, musim-musim ni masing-masing akan memperkenalkan idea-idea yang perlu rakyat teliti, rakyat pilih mana yang terbaik untuk menerajui negara. Baik, jadi Ika, nampaknya untuk sembang-sembang santai Suara Merdeka episod kali ini kita dah sampai ke hujungnya. Dah berhujung. Baru saya nak cakap. Apa dia? Mungkin lah kan, sebab ada juga yang saya terima mesej daripada remaja yang berumur 18, 19 tahun. Diorang tak tahu nak pilih yang mana ni. Jadi ini adalah BN. Untuk PN dan lain-lain nanti kita akan kupas. Kita akan kupas apa yang diperjuangkan oleh setiap calon Perdana Menteri daripada gabungan parti masing-masing. Saya Akhil Samad dan saya Ika Angat LJ. Jumpa nanti.